Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pengguna di Malaysia. Saya sebenarnya sejak 2 hari ini tular berkenaan dengan isu LCS. Kita tahu isu LCS ni adalah isu kapal yang telah dari tahun 2017 lagi, skandal LCS ni yang sebenarnya di bawah dalam siasatan pihak berwajib SPRM dan semua yang terlibat, malah dibincangkan di dalam parlimen dan di kabinet. Benda ini sudah dibincangkan oleh pemimpin parti politik yang ada dalam negara kita. Dan sebenarnya bila mereka menyuarakan bahawa kenapa Yusof Hazmi tak bercakap tentang skandal LCS ni, tak bersuara, cakaplah sedikit. Sebenarnya saya nak jelaskan dekat sini. Saya rasa dah penat lah saya nak bercakap banyak kali tentang stand kita, prinsip kita di dalam Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia ni. Kita ni sebenarnya buat badan bukan kerajaan, NGO. Maksudnya kita ni adalah kumpulan pendesak ataupun pendesak mewakili rakyat, ataupun loudspeaker mewakili rakyat, loudspeaker mewakili pengguna di Malaysia. Maksudnya perkara yang tidak ada tindakan oleh pihak-pihak yang sewajarnya, pihak berwajib, ataupun tidak ada tindakan oleh badan-badan yang tertentu. Maksudnya mana-mana parti ataupun mana-mana kementerian, ataupun isu maslahat pengguna, penipuan ataupun ditindas, dizalimi, isu-isu judi online, judi haram ni, ataupun ahlong, ataupun berlaku pengkhianatan, maka barulah kita akan menyuarakan. Maksudnya tidak ada tindakan. Jadi saya nampak ada sebahagian kecil cyber trooper, ataupun saya anggap mereka ni cyber trooper kepada kumpulan yang saya rasa tidak ada prinsip dan tidak ada fakta. Maksudnya melakukan satu-satu isu, mengeluarkan kenyataan satu-satu isu, bermain di Twitter, di Facebook, ataupun di Instagram, ataupun di mana-mana media sosial, ataupun blogger-blogger ni adalah benda yang nak attack secara peribadi. Saya pun tak tahu kenapa. Sebenarnya saya pun tidak pernah lagi menawarkan diri untuk pergi bertanding. Walaupun PRU nak dekat, tidak lagi saya sebenarnya pernah untuk cuba masuk menjadi ahli mana-mana parti yang ada dekat Malaysia ni untuk bertanding, untuk menjadi memohon jawatan sekiranya menang pilihan raya ke, nak jadi senator ke, nak jadi timbalan menteri ke, nak jadi menteri ke. Tak pernah langsung. Keadaan sekarang ni saya melihat hari ni orang-orang sedang hentam saya tentang berkenaan dengan, saya nampak yang hentam saya ni bukanlah rakyat. Orang-orang cyber trooper yang sedang menghentam saya tentang isu LCS. Saya bukan, macam saya sebut dengan jelas tadi, LCS ni adalah isu yang sudah disiasat. Sebab saya sekarang ni tengok daripada sebenarnya sebelum ni saya tak nak buat live pasal benda-benda berkaitan dengan isu yang sudah disiasat. Saya dah pernah cakap dah. Isu contohnya umrah, haji. Orang ditipu terkandas di airport. Orang kata kita di Sembahyang Malaysia tak ambil tahu. Itu satu. Lepas tu orang cakap isu orang apa lagi? Isu pengkek di lelaki, perempuan menyerupai laki-laki lah di Mekah, pakai ihram. Dia kata kita tak ambil tahu juga. Sebenarnya saya nak bagi tahu ada benda yang di bidang kuasa kita, ada benda yang bukan di bawah bidang kuasa kita. Kita ni bukan orang politik. Macam saya sebut tadi, saya bukan orang politik. Jadi kalau bukan orang politik ni, tak mungkin saya nak bawa isu politik. Kan, isu politik ni suruhlah orang parti bawa, kan? Melainkan contoh ada isu yang kita nampak tindakan demi tindakan, desakan demi desakan tak dilayan. Ada laporan polis beratus pun tak diambil tahu. Maka waktu itu barulah saya akan keluar. Jadi bila, faham tak maksudnya? Bila kalau keadaan itu, barulah saya perlu keluar, kerana kita nampak aduan itu kita perlu buat. Rakyat tengok, siapa pun tak tahu nak pilih dah dengan keadaan ni. Harga barang melambung-lambung. Saya nak tanya, harga barang ni, tak seorang pun nak main isu harga barang. Isu harga barang, minyak naik harga, ayam naik harga, semua. Tapi tak ada satu standard. Tak ada seorang pun nak keluar, nak bercakap. Termasuk orang-orang parti pun. Orang-orang parti pun tak ada seorang nak bercakap pasal harga barang ni. Siapa yang bercakap? Kita juga di Persatuan dan juga rakan-rakan NGO kita yang bercakap. Sebab tu saya nampak kita semua kena buat sesuatu. Dan saya harap rakyat Malaysia kena faham stand kami.
saya, Yusof Hazmi, pasukan saya Semboyan Malaysia dan seluruh ahli keluarga dan Semboyan Malaysia dan semua NGO-NGO yang bersama dengan kami. Satu, kami ni bukan orang politik. Jelas saya kat sini. Saya bukan orang politik. Saya bercakap hanya berdasarkan fakta dan isu yang belum ada tuduhan dan belum ada siasatan, belum ada sebarang orang kata tangkapan ataupun ialah maksudnya siasatan dan tuduhan yang berlaku, barulah saya akan bercakap. Itu yang pertama. Saya bukan orang politik. Yang kedua, saya hanya buat kerja hanya berdasarkan fakta dan kes. Dan sebab itu saya nampak kalau ada orang yang tak suka pada kita, tak apa, bawakan usul kepada kita, InsyaAllah. Macam isu SCS ni, saya bukan tak nak bercakap. Kes 2017, kes dah lama, kes dah di bawah siasatan SPRM. Dan semua orang tahu ni kes international punya isu. Kes yang melibatkan negara kita. Saya kalau bercakap, faham tak? Seolah-olah saya melangkaui Agong. SPRM ni bawah Agong. Semua orang tahu. Di bawah yang di Pertuan Agong. Sebab itu saya tidak mahu buat satu perkara yang melebihi daripada bidang saya lah. Itu saya punya pandangan. Jadi insyaAllah saya harap kepada tim Semboyan Malaysia dan semua orang kena jelas. Netizen-netizen yang tak faham tentang konsep kami di dalam perjuangan kami ni buat kerja berdasarkan kes. Kes yang belum disiasat, kes yang belum dituduh. Itu stand kita. Namun untuk kita, kes yang boleh dirunding, maksudnya kes ni belum dibawa ke mahkamah, belum lagi dituduh nak berlaku perundingan, nak berlaku orang kata budi bicara toleransi dan sebagainya, itu adalah insya-Allah kita boleh bantu. Tapi kalau kes dah jatuh hukum, faham tak? Kita bercakap seolah-olah kita tidak menghormati mahkamah, kita tidak menghormati undang-undang ada dalam negara kita. Jadi insya-Allah saya juga minta maaf kepada semua kalau hari ini hujah-hujah saya ini adalah sebenarnya saya bercakap ni tentang benda yang hanya berdasarkan fakta saja. Saya tidak boleh bawa perkara yang di luar daripada konteks. Ada orang dia suka main isu, dia suka bermain isu. Dia main isu tu sebab dia nampak isu di tengah hangat, jom kita main. Saya bukan begitu. Kita tak boleh begitu. Kita ada prinsip. Kita bawa isu tu kerana ada bukti. Kes tak dituduh. Ada 280 laporan polis yang dilapor tapi tak ada tindakan, tak ada tuduhan. Barulah kita bising. Macam kes, contoh saya ambil kes yang berlaku tentang jemaah haji. Saya nak ambil kes tu tapi pihak polis bagi tahu pada saya apa? Mereka dah tangkap pun dah bawa ke airport dan lepas tu mereka siasat di balai polis. Mereka akan dituduh. Boleh tak kita nak campur? Tak boleh. Pihak polis akan kata apa? Apa ni Yusof Hazmi ni? Apa ni Semboyan Malaysia ni? Macam tak beri muka pula pada kita. Kami pun keluarga polis. Sebab itu kita pun tak boleh buat benda-benda yang melangkaui mereka, walaupun kita kadang-kadang dilihat seperti bergaduh dengan mereka. Saya nak kena beritahu stand saya. Orang politik semua pun yang datang, saya akan terima. Saya tidak ada masalah. Datanglah. Jumpalah dengan saya. Tak ada masalah. Tetapi kalau orang yang datang untuk membawa fitnah, saya memang tak layan. Sebahagian daripada orang yang datang ke pejabat kita, kalau membawa cerita-cerita yang tidak baik, kita menjadi orang yang mencari titik permulaan untuk menjalankan titik penyelesaian. Kita nak selesaikan masalah. Bukannya kita nampak buruk orang terburuk selama-lamanya. Kita bukan begitu. Jadi insya-Allah, saya nampak janganlah kita tengok isu-isu yang melibatkan ala skandal-skandal ni, lantakkanlah kepada diorang ni. Diorang ni dah tahu diorang buat jenayah apa, mereka akan disiasat, diorang lebih tahu apa tindakan yang akan mereka dihukum. Sekarang ni saya nak kerajaan buka ruang kepada kita untuk kita sama-sama selesaikan masalah harga barang ni. Harga barang ni dah melampau. Kos sara hidup semakin meningkat. Saya khawatir zakat dah tak mampu nak memberi bantuan kepada rakyat-rakyat ni dah. Rakyat yang susah. Ini yang daripada M40 pun dah jadi B40. B40 tak tahu jadi B apa. Sebab itu saya nampak ini yang paling penting. Kita fokus kepada kos sara hidup dan bagaimana nak menolong rakyat, bagaimana kita nak bantu rakyat untuk kurangkan harga barang, turunkan harga barang, tangkap penjenayah-penjenayah dalam pembekal-pembekal ini yang menjual harga barang kepada pembekal-pembekal, kepada peruncit-peruncit, kepada peniaga pasar ni, kepada end user macam kita ni. Macam mana kita nak tangkap diorang ni? Ini yang kita kena fokus. Kan? Rakyat sedang menangis-nangis setiap hari, nak beli susu anak tak ada, nak beli beras tak ada, nak makan tak ada. Ini yang kita kena fokus. Jangan duk fokus benda-benda yang mengarut semua ni lah. Kerja-kerja saya berterupa yang bingai-bingai ni, yang suka menghentam orang ni, satu hari dia akan dapat akibat dia. Kalau fitnah orang, kalau dia mengata orang, dia bercakap buruk pasal orang, biarkan dia. Yang isu harga barang naik, dia tak nak main pula. Saya nampak hari ni, jom kita pakat-pakat semua rakyat Malaysia, tim Semboyan Malaysia, semua sesiapa, NGO yang ada hari ni, setiap di daerah zon masing-masing, bincangkan tentang kos sara hidup ni. Saya dah jadi sedih dan sakit hati. Saya harap benda-benda ini haruslah semua orang kena faham. Saya ni bukan orang politik. Letih lah. Cerita politik je tanya saya.
Cerita politik tanya saya buat apa? Kan saya bukan orang politik. Kalau saya orang politik, okeylah juga. Ni bukan orang politik. Tak nampak ke baju ni apa nama? Semua yang Malaysia. Tak ada lagi. Tak pernah dapat allowance daripada orang politik lah. Tak pernah dapat lagi allowance daripada kerajaan. Pasal apa nak pandang kita macam orang politik? Kalau tak suka kita, tak apa, dah unfollow lah. Kan, janganlah follow. Kan, ini dah tak suka. Lepas tu follow, tujuan untuk apa? Untuk hantam Malaysia pada kita. Bukan benda-benda yang tak masuk akal. Jadi sebenarnya saya bukan marah, saya sabar je. Tapi ia bila melibatkan nama maruah persatuan, melibatkan nama maruah semboyan, ini adalah milik rakyat Malaysia. Jadi saya tidak boleh mendiamkan diri. Seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak cuba defense ataupun counter balik kepada fakta yang diberikan tidak betul. Sebab tu saya ni bukan orang propaganda lah. Sorry nak propaganda ni tak ada kat sini. Kita cerita kalau tidak berpuas hati yang kita, mari kita bermuzakarah, bincang apa yang nak buat sama-sama, apa nak buat perubahan. Kita ni memang welcome kepada semua orang. Datanglah ke pejabat kita. InsyaAllah kita akan bermuzakarah, menceritakan tentang maslahat masyarakat yang ada dalam negara kita, walaupun kepada semua bangsa. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.